Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Thaqif Iman bin Aznal. Nombor matrik saya 19 TMC 18F1034. Hari ini saya akan memberitahu tentang bagaimana sebuah organisasi itu berjalan. Syarikat yang saya akan terangkan adalah Burger King. Yang pertama, struktur organisasi Burger King. Burger King dimulakan pada tahun 1954 oleh James W. McLamore and Devin Edgerton di Miami. Seperti yang dijumpai, jejak Burger King kembali ke Insta Burger King. Pengembara yang ditubuhkan di Jacksonville, Florida oleh Kit Kramer dan Matthew Burns pada tahun 1953. Burger King tidak lama kemudian menjadi rangkaian nasional. Syarikat ini meluaskan wilayah Amerika Syarikat pada tahun 1963 dengan sebuah kedai di Puerto Rico. Selepas itu, yang kedua adalah pemusatan global, bermaksud pemusatan adalah di mana latihan persatuan terutama yang berkaitan dengan penyusunan dan pengambilan keputusan. Teknik dan pengaturan di sekitarnya harus dipusatkan di dalam kelompok wilayah geologi tertentu. Ini menggerakkan pembuatan keputusan penting dan mengatur kekuatan di pusat persatuan. Seterusnya, pemusatan global. Ciri struktur organisasi Burger King ini mengekalkan pasukan pengurusan pusat yang menghasilkan sebahagian besar pilihan utama untuk organisasi di seluruh dunia. Pada tahun 2001, pada ketika itu, CEO John Desberg mengubah struktur organisasi Burger King dari struktur terdesentralisasi ke struktur organisasi ke struktur terpusat yang merangkumi semua. Sebab perubahan ini adalah untuk menjamin bahawa struktur organisasi moden menyokong usaha Burger King dalam meningkatkan keberkesanan pengurusan dan pelaksanaan perdagangan. Yang ketiga, fungsi berkumpulan, bermaksud organisasi fungsional mungkin merupakan struktur organisasi yang biasa di mana organisasi diasingkan ke dalam kumpulan yang lebih kecil berdasarkan julat fungsi khusus seperti kerana atau marketing. Fungsionalisasi jabatan boleh dibilang memungkinkan untuk menghasilkan produktiviti operasi yang lebih besar kerana perwakilan dengan kebolehan dan maklumat bersama dikumpulkan oleh kerja. Kumpulan berfungsi. Burger King mempunyai kumpulan berdasarkan fungsi yang merangkumi organisasi seluruh dunia. Kemuncak struktur organisasi ini merujuk kepada keupayaan perdagangan penting seperti pentadbiran aset manusia, SAR dan IT. Sebagai ilustrasi, Burger King menggabungkan presiden senior, kebiasaannya SVP untuk operasi seluruh dunia. Presiden kebiasaannya buruk, EVP untuk dana dan EVP yang berkompeten sebagai ketua pegawai promosi di seluruh dunia. Pembahagian geografi pula bermaksud sebilangan perniagaan menyusun pergerakan mereka untuk menyetujui kawasan atau kawasan geografi. Biasanya di syarikat multinasional besar, tetapi ia lebih sesuai dengan perniagaan bersaiz sederhana. Sebagai contoh, sekumpulan firma teksi, rantai kedai runcit atau makanan segera dengan beberapa cawangan. Pembahagian geografi. Walaupun usaha penyusunan semula dilakukan pada tahun 2001 dan 2014, struktur organisasi Burger King mempunyai bahagian geografi sebagai ciri tersier. Ini termasuk organisasi yang mengasingkan operasi yang bersesuaian dengan kawasan geografi mereka. Sebagai contoh, pengambilannya adalah bahagian geografi Burger King yang masing-masing diketuai oleh presiden kebiasaannya yang rasmi.
Struktur organisasi geografi sesuai dengan perniagaan yang mempunyai pejabat atau unit di berbagai wilayah atau kawasan geografi. Bentuk struktur ini membolehkan perniagaan untuk mempunyai sistem pelaporan dan fungsi di berbagai lokasi, mengendalikan laman web yang berasingan mengikut permintaan tempatan tetapi masih diarahkan oleh dasar perniagaan. Bergantung pada ukuran perniagaan, setiap unit geografi dapat melaporkan kepada eksekutif yang mengawasi beberapa lokasi. Sebagai alternatif, ia boleh melaporkan terus kepada pengurusan atasan yang terletak di ibu pejabat perniagaan. Struktur pelaporan dapat disesuaikan dengan ukuran dan industri perniagaan. Kaedah memilih. Pilihan adalah kaedah memilih atau memilih calon yang sesuai, yang paling sesuai untuk jawatan kosong dalam organisasi. Dengan kata lain, pilihan juga dapat diperjelas sebagai kaedah bertemu calon dan menilai kualiti mereka yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu, dan setelah itu memilih calon yang sesuai untuk jawatan itu. Pemilihan calon yang tepat untuk jawatan kosong akan menjadi sumber bagi organisasi yang dapat membuat perbezaan organisasi dalam mencapai tujuannya. Kepentingan pemilihan. Pemilihan adalah pegangan penting kerana kontrak aset yang hebat dapat menawarkan pelbagai pertambahan dalam pelaksanaan organisasi secara umum. Sebagai perbezaan, sekiranya ada permintaan yang mengerikan dengan pegangan pilihan yang mengerikan, pada saat itu pekerja akan dipengaruhi dan pengambilan yang diambil untuk menggantikan aset yang mengerikan itu akan tinggi. Sebab penentuan adalah calon yang paling wajar yang dapat memenuhi keperluan pekerjaan dalam organisasi. Yang lain yang akan menjadi calon yang efektif untuk mengumpulkan maklumat organisasi adalah mustahak untuk melihat sifat yang berbeza dari setiap calon, seperti kemampuan, bakat, pertemuan, sikap umum dan lain-lain. Dalam persiapan ini, calon yang paling tepat dipilih setelah akhir calon. Proses dan langkah pemilihan. Yang pertama adalah temu ramah pekerjaan. Perjumpaan perniagaan mungkin merupakan pegangan di mana sesi 1 lawan 1 dilakukan dengan calon untuk mengetahui calon atasan. Ini membuat perbezaan untuk mencari kualiti dalaman calon dan membuat perbezaan dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, memeriksa rujukan. Pemeriksaan rujukan mungkin merupakan pegangan untuk mengesahkan kemampuan pemohon dan bertemu dengan rujukan yang diberikan olehnya. Pemeriksaan rujukan ini memberi pertolongan kepada penanya untuk memahami tingkah laku dan tingkah laku calon sebagai orang yang profesional. Yang ketiga adalah pemeriksaan perubatan. Pemeriksaan terapeutik mungkin merupakan pegangan di mana kesejahteraan fizikal dan mental pemohon diperiksa untuk menjamin bahawa calon dapat melakukan pekerjaan dengan betul. Pemeriksaan ini membuat perbezaan organisasi dalam memilih calon yang sesuai secara fizikal dan rasional. Pilihan utama adalah persiapan terakhir yang menunjukkan bahawa calon telah memenuhi syarat dalam semua persiapan pilihan dan akan dikeluarkan surat pengaturan. Proses pemilihan dengan langkah-langkah di atas akan membantu mana-mana organisasi dalam memilih calon yang sesuai untuk pekerjaan yang tepat.